Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Selamat kita kembali mendengar podcast Himayah Talk, yang mana Himayah ini mendiskusi ataupun memberikan info tentang ilmu-ilmu agama Islam bersama tim Himayah. Jadi pada episod kali ini saya akan membincangkan topik yang berkaitan dekat dengan hati orang-orang Islam di Singapura. Tapi berkaitan juga lah dengan COVID-19 yang tak nak pergi ni. COVID-19 ni mesti lagi bersama kita, bersama kita sepanjang beberapa bulan dah tak nak pergi-pergi, daripada bulan Ramadan, bulan Syawal. Dia nak ikut kita sampai bulan Korban ni. Disebabkan bulan Korban ni lah, nak topik Korban, nak cakap pasal kambing-kambing yang mana pada tahun 2020 ni sangat unik. Sebenarnya daripada awal bulan sampai ke lah berapa bulan lah sekarang dah, bulan nak masuk National Day lah senang kata. Tapi sebelum National Day kita jumpa dengan bulan Zulhijjah, yang mana kita akan menyambut Idul Adha tidak lama lagi. Kita dah sambut Syawal lah. Kita punya Syawal pun agak unik. Yang tak pernah jadi imam, akhirnya jadi imam juga. Yang cakap imam ni suara tak sedap, akhirnya jadilah imam dengan suara yang dia ada macam itu. Jadi pada pendengar semua, insyaAllah, by the way, this topik dia berkenaan dengan korban. Korban di mana lah topiknya. Belum fikir lagi korban nak topik dia. Tapi saya dah terfikir sekarang. Topik tajuk podcast adalah korban di mana. Dan insyaAllah podcast ni akan saya adakan juga. Boleh lihat kepada YouTube Himayah.sg dan juga Facebook Himayah. Dan juga kita boleh lungsuri tempat yang lagi satu ni yang saya akan bincang dan juga bersama dengan panelis lah, senang kata, jemputan. So saya nak cakap pasal kambing ni, saya tak boleh cakap seorang. Alhamdulillah, setiap episod saya ni ataupun Himayah ni, Himayah Talk akan ada tetamu undangan. Jadi tetamu undangan pada episod kali ini berkaitan dengan kambing ni, bukan kaling-kaling kata orang sekarang. Jadi saya nak dapatkan orang yang lebih pakar, lebih orang kata tu faham tentang berkaitan dengan kambing. Sebab kita kat Singapura, talking about Singapore konteks, negara lain kita pun pasti. Kita pernah alami kambing tak pernah datang ke Singapura sebab pakai kapal laut. Meaning dulu kambing ni dia tak pernah naik kapal terbang. Pada tahun dulu dia naik kapal laut. Okay, dan saya kalau let's say background madrasah unit, kita pernah handle kambing kat sekolah. Kita bergotong royong lah dalam musim ibadah Korban di madrasah unit. Yang kita tahu kambing akan naik kapal laut. Jadi satu ketika ni kapal laut dia jam. Apa sebab dia, mungkin ada terkandas ke apa. Jadi beberapa hari pertama kambing tak datang. Selalunya kalau cakap pasal kambing korban, kambing akan ada way before Hari Raya Idul Adha. Tapi malangnya pada ketika itu, saya kurang pastilah. Nanti saya akan tanya panelis kalau dia masih ingat tahun bilakah kambing tak datang ke Singapura. Jadi waktu tu kecoh. Sampaikan DJ radio pun buat lawak terhadap di screen. Tapi dia dah minta maaf lah. Mengatakan yang kambing tak sampai Singapura lah. Akhirnya Alhamdulillah rakyat Singapura dapat menjalani ibadah kurban pada hari ketiga. Sebab kalau kita ada ilmu agama kan, kita tahu kita masih lagi valid untuk sembelih kambing selama 3 hari berturut-turut. Jadi saya nak cerita pengalaman ni, saya nak get orang-orang yang lebih, orang kata tu, aktif dalam bab korban-korban ni. Jadi saya mungkin boleh bersama, saya nak invite Abang Rafi. Apa khabar? Assalamualaikum Abang Rafi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Saya pun ni excited ni dapat berbual dengan Ustaz dengan dalam acara ni Ya. Himayah Talk. Masya-Allah. So bersatu juga dapat Abang Rafi, susah datang tau kita. Selalu kita datang nak kalau macam saya aktif dan juga saya berkhidmat bertugas ke Majlis Sultan, kita akan ada briefing. Briefing tentang ibadah kurban, nak kena renew license, nak katalah renew license untuk menyembelih kambing. Mesti nak kena ikut peraturan yang telah diberikan garis pandu oleh pihak MUIS di bawah ni lah, JKMS. Itu semua protokol dan juga operation. Tapi before we go to that area, kita nak cakap ataupun nak imbas kembali kenangan-kenangan manis kita bersama kambing-kambing yang telah kita bedal waktu zaman dulu. Dia punya pengalaman kambing bawa ke Singapura, dia jalan laut, lepas tu jalan kapal terbang. Akhirnya dah tak jalan lagi tahun ni, tahun 2020 tak jalan langsung. Tak bunyi langsung. Mungkin Abang Rafi, before we go detail apa tu your detail macam you punya background dan sebagainya, kita touch on you punya pengalaman sendiri bang. Ada tak pengalaman you berkaitan dengan ibadah kurban di masjid-masjid?
Can you share a bit about your history ataupun Actually memang kalau katakan untuk volunteer dengan masjid-masjid ni memang daripada early teenage saya lah, saya dah jadi volunteer. Waktu itu hampir setiap masjid ada melakukan ibadah korban Okay. Dan waktu dulu memang saya ingat lagi yang supply kambing-kambing ke Singapura ni bukan satu buyers agent, tetapi adalah beberapa agent yang akan bawa masuk kambing-kambing. Okay. Dan saya playground saya waktu tu dekat dengan rumah, iaitu di Masjid Anggulia. Oh. Masjid Anggulia sebelum renovation. Dan itu lepas tu saya ke An-Naim dan masjid-masjid yang lain lah. Okay. Jadi memang waktu dulu tu memang orang cakap suasananya agak beza sedikit Ustaz oleh kerana mungkin seminggu sebelum kambing sampai ni kita kat sekolah dengan member-member dah cakap, tahun ni nak pergi masjid mana? Semua dah bersemangat Wah, bukan semangat je, sampai ada yang cakap macam mana nak beli boot apalah tahun ni, nak pakai nak beli tali tak, nak ikat kambing tak, macam-macam The excitement sebagai teenagers tu dah ada. Tapi yalah, dan kalau tak silap saya Ustaz tahun yang kambing tidak dapat masuk tu dalam early 2000, 2002, 2003 kalau tak salah saya. Okay. Dan selepas insiden itulah, I think pihak MUIS mengambil the notion that akan cuma ada satu buyers agent dan kita akan masukkan haiwan korban ini melalui flight sahaja. Yang ini untuk ada assurance di mana kambing itu akan sampai pada waktu yang ditetapkan. Okay. Sebagaimana yang kita tahu ni, sebenarnya Singapura ni kita unique country kerana kita tidak ada abattoir. Okay. Dan oleh kerana tidak ada abattoir, iaitu rumah sembelihan, selepas tahun 2000 kita sudah tidak ada abattoir. Jadi kita pun tidak ada tempat kuarantin. Sebenarnya setiap haiwan hidup yang masuk dari negeri lain harus dikuarantin di satu tempat dulu untuk cek kesihatan dia. Oleh kerana sudah tidak ada kuarantin, jadi protokolnya sudah tukar. Jadi sekarang haiwan daripada Australia yang akan masuk JKMS benar-benar dia timing dia, jadi animal tu tak ada stres. Dia sampai tanggal berapa, dia kat masjid maksimum cuma boleh berapa hari sebelum melaksanakan penyembelihan. Pada saya tu memang a very good move lah. Jadi kita tidak ada stress on the animal. Betul. Bila abang cakap stress on animal saya rasa memang kambing tu stress lah. Bila kita kat sekolah kita angkat kambing, dia macam angkat kaki dulu bang. Lepas tu kita dekat dengan kambing tu, kita macam nak sergah dia, dekat datang kambing, lepas tu kita tarik kaki dia, baringkan dia, ada yang dah macam racing lah senang kata. Letak kita punya siku kita dekat leher dia. Alamak, lepas tu kita angkat kaki dulu macam nak panggang dia kan. So kita waktu tu, bila mana sekarang ni alhamdulillah dewasa dah ikut kepada sistem operation and so on, kita tak tahu sebenarnya itu memberikan tekanan kepada binatang penyembelihan tersebut tau. Sebab tu ada yang angkat seret kambing tu kaki sebelum disembelihkan. So before that meriah lah. Selain daripada operation, which is nampak dia punya kemeriahan suasana ibadah korban di Singapura ni sangat menarik. Dulu saya daripada Victoria Street pergi ke Winstead ni madrasah unit lah. Lepas tu pergi ke Victoria Lane. So kita nampak ada kambing gurun. Wah, tu very best Jadi saya check ni cakap pasal bab syarak macam why Singapore decided to get kambing biri-biri. Mungkin saya salah. Which is ikut kepada sejarah sirah Nabawiyah. Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail dan ditukar kepada kambing biri-biri, kibash. Sebab tu saya tak tahu, mungkin abang kalau you got to know the info sebab tu kita Singapore tak ambil kambing kacang sangat, ataupun tak ada langsung, kita tak ambil kambing selain daripada kambing biri-biri daripada Australia. Maybe that is the guideline from the ulama ataupun orang alim dulu memberikan satu advice kepada authority to get the kambing biri-biri maybe from Australia. Mungkin saya salah bang. Is there any input from you tak bang? Pada saya dia ada few factor kenapa kita cuba memilih biri-biri untuk pasaran Singapura. Okay. Pasal nombor satu is kita punya geographic punya location. Is kita pun tahu kebanyakan orang kita kat sini kita dah too used dengan makan dengan rasa kambing biri-biri. Yang apa yang kita beli kat dalam pasar ni semua memangnya dari biri-biri. Jadi kalau macam yang goat meat kambing gurun, yang goat meat mungkin kita belum adaptation, kita belum not so much inclined into it lah. Itu nombor satu. Nombor dua adalah kerana transportation. Jadi dalam transportation ni kita kan tak nak animal tu injured, tak nak dia lagi-lagi kalau yang binatang-binatang seperti kambing gurun tu yang bertanduk tu,
Hmm. Kalau kita taruh dalam crate, kalau dia terpusing, kesian kena mata kawan dia buta, dia sampai hari tak Oh. cukup syarat pula. Jadi untuk avoidkan all these injury kita dah ada standard dia dalam satu kapal terbang tu berapa ekor yang boleh masuk, berapakah berat dia, dah calculate lah Ustaz. Okay. Jadi misalnya untuk kita jimat cost, mungkin kita cuba masukkan lebih haiwan ke dalam satu kapal terbang. Jadi ini semua dah diambil kira lah dari pihak JKMS. Dan juga mereka dapatkan advice expert di Australia sendiri. Saiz apa yang bagus, bentuk apa yang bagus. Jadi kalau journey dia 7 jam dia tidak stres. Betul. Jadi banyak yang dah dibuat lah dari pihak JKMS lah pada saya. Alhamdulillah. Saya tak nampak benda ni waktu kita kat sekolah. Dan cara sembelih pun anybody can sembelih kambing. Dan macam-macam cara lah. Ada yang gesik-gesik dah sembelih 1 kali 2 kali. Dia macam sampai dah hampir putus kepala kambing tu lah. Waktu saya tu macam gini punya kambing. Kita pun grip, pegang kaki kambing tu lah sekolah. Pegang. Okay, kita pun pegang dia. Yelah pegang. Rupanya bila kita go through all this process, apabila kita dah meningkat dewasa, kita dah go through with this operation, do's and don'ts, rupanya ada cara-cara yang sesuai dan juga mengelakkan daripada kita mencederakan binatang tersebut. Dulu memang kita ungkap, ni apa ni orang kafir, sorry macam, this is bluntly kita akan nampak benda ni sebagai macam satu benda yang tidak ambil endah terhadap sistem yang diberikan oleh authority, lagi-lagi yang datangnya daripada bukan agama orang Islam. So kita akan nampak benda ni sebagai satu benda yang kenapa dia lebih tahu daripada kita. Sedangkan kita orang Islam, kita should be know. Tapi cara kita buat, I'm talking about Singapore punya context, which is not exactly according to what should we do to the animal lah. Sebab tu mungkin ada banyak peraturan. Mula-mula agak tegang saya rasa abang Macam perubahan yang baru, orang banyak tak terima, school ni atuk-atuk ke apa ke, otai-otai lama lah. Kan? Lama-kelamaan saya rasa mungkin your view is it betul tak saya cakap gitu? Orang lama tak boleh terima perubahan yang berlaku tu bang. Ada tak nampak dia punya mungkin pada mulanya mungkin mereka tidak boleh terima. Mereka cakap it's a non-Muslim country teaching us how to do Islamically, Tetapi bila mereka dah tahu, they went through the course, the slaughtering course, ramai yang datang bang. Sebenarnya cara ni lebih senang, lebih mudah. Lebih mudah. Dan kita kan dari dulu kalau kita fikirkan kalau nak sembelih haiwan korban harus ada parang besar, parang berat. Tapi sekarang dengan modernization, sebenarnya pisau tu can be very light, ringan. Tetapi tajam. Stainless steel blade, lebih senang, grip dia bukan kayu. Kalau dulu kayu kan licin, ini macam rubberized, so dah ada perubahan lah. Ramai, to be honest, ramai yang old timers kita, diorang appreciate dengan sistem ni. Kalau kita ingat dulu yang macam tukang-tukang sembelih yang agak berumur sedikit lah, kesian, diorang nak kena squat, kena nyangkung sembelih kat bawah. Lagi diorang pun ada berumur, ada ni problem. Tapi sekarang dengan kaedah yang kita menggunakan meja sembelih, dah tak payah menyangkung lagi Ustaz. Betul. Dia cuma berdiri je. Pinggang pun dah tak sakit. Dulu mungkin sembelih 10 ekor dah rasa penat. Tapi sekarang insyaAllah 50 no problem Ustaz. So, bila abang cakap macam gitu juga dari segi menyangkung semua, saya lihat pula dari segi environment, hygienic punya environment. Which is hygienic punya environment ni dia nampak kurang bersih. Lepas tu pula longkang tu sebagai sasaran untuk kita lepaskan darah. Itu pun menyebabkan dari segi kebersihan. Itu yang NEA masuk. Saya tak tahu tapi saya agak je. Whereby longkang tu tak sepatutnya kita melepaskan ataupun buang darah di dalam tempat tersebut. Sebab tu kaedah tersebut dah tak boleh lagi. Kita kena terus buang kepada skid tank dan sebagainya lah. So, mungkin ni part kan, saya nak invite one more guy ataupun yang berbahagia. Kita actually, saya bukan dengan Abang Rafi sajalah online. Kalau live tengok dari segi on the live video ataupun this video, you akan nampak ada one more guy with us on board ni, which is nama dia Ashraf Bakar. Apa khabar Abang Ashraf? Khabar baik, Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Tadi saya stop dengan Abang Rafi dulu, saya nak interview dengan Abang Ashraf ni. Baik-baik kalau Abang Ashraf, saya boleh cerita sikit. Kalau let's say this is what the background I have, ni sebenarnya kalau boleh saya kongsikan di sini, Abang Rafi dan juga Abang Ashraf adalah daripada Aliyah. Aliyah Private Limited. Betul. Abang Ashraf is the CEO of the Aliyah Private Limited dan juga dia adalah orang kata tu
antara yang menjayakan Alia lah. So boleh ceritakan sikit banyak bang, Alia dan juga apa kena-mengena dengan topik kita hari ni. Which is korban lah. Kita korban lah. Ya. Bismillah. Ni nanti payment lepas stok ni kan Ustaz? Lepas stok. Ya, silakan. Okay. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jadi saya nak ceritakan tentang Alias Private Limited. Kita ni sebenarnya satu syarikat yang baru jugalah ditubuhkan pada tahun lepas. Jadi saya dengan Abang Rafi ni memang kita dua berminat dan berkecimpung dalam bidang livestock ni dah beberapa tahun. Jadi kita jumpa satu kali tu, kita discuss, kita bincangkan beberapa idea kan. Dan di situ kita nampaklah banyak peluang yang sebenarnya kita boleh lakukan bersama. So daripada situ, kita mulakan untuk kita import dan ekspor ternakan daripada Indonesia masuk ke Malaysia, daripada kursus-kursus penyembelihan yang kita nak buat nanti, tentang macam mana kita boleh majukan industri peternakan di dalam Asia Tenggara ni. Dan ada beberapa lagi deal lah yang kita tengah usulkan. Ada yang daripada segi farm technology, daripada segi traceability, daripada segi apa dia kata? Trading in a better manner and in a cleaner manner. Itu yang kita nak ketengahkan lah. Jadi bila kita dah dapat beberapa peluang yang kita jumpa dekat luar ni, kita ni lebih terangsang lah untuk nak panggil lagi ramai orang untuk kerjasama dengan kita. Jadi kita dapatlah jumpa dengan partner-partner baru, kawan-kawan yang lama. Itu yang dapat kita nak lagi make aware of the company and the brand. I see. Kalau Abang Rafi ni dia dah involve banyak masjid, Anggulia and so on. How about yourself bang? Ada involve waktu zaman muda lah saya kata, zaman waktu kita youth day lah saya kata. Ada involvement dengan masjid-masjid lain ni? Saya kalau dulu kecil-kecil memang saya dengan ayah saya kalau ada masjid nak sembelih kan selalu kat Masjid Gufran. Masjid Gufran pun ada area juga kan diorang ada stok the kambing-kambing. Betul, dekat luar tu kan, kat luar entrance Masjid Gufran tu, dekat-dekat dengan stadium tu selalu kambing ada dekat luar tu lah. Jadi saya ni kadang-kadang jadi tukang kejar kambing. Mesti terkeluaring sampai kerut Terkeluaring yang kena hentam dengan kambing pun ada. Kambing tu garang kan, dia hentam kita masih kecil-kecil. Tengok apa budak kecil ni nak kenakan aku pula kan. Tapi dia punya after that dia punya bau harum satu Singapura. Yes, betul. Masjid tu Masaju ni waktu tu Winston. Dia punya belakang sekala Monks Hill Secondary. So setiap kali lalu pagar tu, fence, mereka akan tutup hidung. Kita pun tak tahan jugalah. Siapa kata kita boleh terima bau kambing selepas kena sembelih kan. Dia punya nak hilangkan bau dia, rabak bang. Pasal of course dia punya drainage semua, dia punya sistem waktu tu mungkin, sistem lah. After that tu yang kebersihan penyepat, saya rasa ni my view waktu kecil saya kalau ingat balik, sistem of nak bersihkan tu makan masa dan juga nak hilangkan bau tu pun susah. Itu yang saya lihat. So balik kepada mungkin Abang boleh kongsikan now tahun 2020. Tahun 2020 dalam sejarah dunia lah senang kata Singapura dulu kita risau. 2 hari pertama hari raya datang kami macam Abang Rafi kata tahun 2002 kami masuk. 2020 Allah tak nak kasih langsung kambing masuk Singapura. Ini dah takdir lah kan. Dekat on the spiritual side takdir lah. But is it satu benda yang menghambat orang Islam kita untuk buat ibadah kurban tak? Dia all lah Ashraf mungkin will give input dan Abang Rafi pun nak kasih input, silakan. So with that, what can we kata tu khidmat kepada masyarakat so that diorang tak terlepas untuk buat ibadah kurban? What's your point of view? Sebenarnya macam gini Ustaz. From year to year daripada mula Singapura memang daripada dulu nak dapatkan syiar dia untuk menyembelih kat Singapura kan. Jadi year on year memang dilaksanakan dengan successfully lah, dengan cara yang berkesan. Tapi inevitably this year tak dapat nak buat. Walaupun tak dapat nak buat, I think the awareness of being able to do korban overseas has already been around for a certain number of years. Okay. Jadi daripada segi jumlah ternakan yang dulu disembelihkan di Singapura ni, jumlahnya lebih daripada apa yang kebelakangan ni. Sekarang ni kan the past few years kan about 3,700 heads yang masuk ke Singapura. Okay. Sebelumnya ada mungkin 7,000
8,000 that kind of figure tau. So kalau Singaporeans tak dapat nak sembelih 3,700 ekor ni, misal kata dah out of stock, dia nak kena cari alternatif lain sebab dia nak lakukan korban dia kan. Betul. Jadi dia akan pergi hantarkan pesanan dia kepada kawan-kawan ataupun saudara-saudara yang nak pergi ke Mekah. Ada yang nak pergi hantar ke Indonesia, cari-cari tempat-tempat yang susah lah, ke Cambodia, Malaysia, Kenya, macam-macam tempat. So ramai provider sekarang ni yang ada dekat market sekarang ni yang dah identify sesiapa yang boleh laksanakan korban bagi pihak orang-orang Singapura ni, dan mereka ni sebagai peneraju untuk melakukan ibadah dia. So bila tahun ni tak dapat nak laksanakan, the animal itself tak dapat nak land in Singapore, if you cannot bring Jack to the mountain, you bring the mountain to Jack lah. That's it. Kan? So daripada kita tak dapat nak lakukan langsung, mereka semua mencari alternatif untuk melakukan kurban di luar negeri. Yes. Betul. Sebelum I go to Abang Rafi, this is where saya kerisauan lah sebenarnya. If we giving the alternative to the public ataupun orang nak buat korban kambing di luar Singapura, pertama sekali saya melihat kepada sincerity and trust, kepercayaan. Betul. Kepercayaan. So macam mana Abang Rafi untuk let the public ataupun mereka yang nak buat korban di luar negara ni untuk memastikan kambing yang diorang purchase tu betul-betul sampai kepada tempat yang memerlukan ataupun tempat yang mereka nak laksanakan ibadah. Sebab provider macam cakap tadi, provider banyak. Kadang-kadang dia lesapkan fulus tapi dengan tidak membuatkan pekerjaan. Itu berlaku tapi tak ada orang boleh tahu. Sebab orang Melayu kita ataupun Islam kita, dia ibadah lillahi ta'ala. Dia tak ada check and balance. Tapi kalau kena check and balance, mesti kena hentam lah. Kan? Abang Rafi, mungkin we can share about the trust untuk orang buat ibadah ni, ibadah kurban lagi-lagi di luar negara. How we want to give that kind of input lah kepada public. Pada saya, kalau kita buat overseas kurban ni, kita kena buat survey juga. Kita tidak boleh just beli haiwan tu kerana harga dia paling murah. Yang apa kita kena buat survey, iaitu kita harus tanya pada provider kita. Yang ni sembelihnya dekat mana? Nanti dagingnya diagihkan kepada siapa? Kalau dagingnya diagihkan ke tempat ini, bagaimana kalau kita nak contact tempat ni? Ada tak nombor telefon tempat ini? Jadi it has to be a very transparent punya transaction lah, transparent macam ni. So for us, alias kita pun ada buat overseas korban, tapi kita tumpukan cuma kat 2 location lah. Nombor 1 Bandung dengan Medan. Jadi pada kita dah ada sinarai-sinarai tempat atau pesantren-pesantren di mana kambing daging ni diagihkan. Dan pada kita, it's so transparent that kalau Sohibul tanya dan nak tahu, kita akan bilang ini nombor tempat pesantren kita hantar dagingnya, diorang boleh call. Jadi the traceability tu ada dekat sana. And also kenapa kita work with these 2 farms sahaja is because pada kita, saya dengan Nasha, kita believe kalau seorang tu nak membuat ibadah kurban tu, pilihlah kambing yang terbaik. Jangan kerana harga je sahaja. Dan kita, apa yang kita mampu tu, pilih yang terbaik. Dan we have identified these 2 farms lah, these 2 partners yang kita ada. And Alhamdulillah, in fact their quality is much superior daripada apa yang kita pernah nampak. Dan juga farm-farm yang kita buat, kita kerjasama ni, sebenarnya abang pun dah pergi sana. Kita dah pergi, kita dah tengok proses dia, dan kita juga mengajar mereka cara penyembelihan yang kita buat kat Singapura tu. Seperti yang di SCAS service, yang macam kat SCAS. Kenapa sekarang yang dah lepas SCAS masuk, yang penerima daging korban tu, bila diorang dapat daging, diorang bawa balik, daging sekarang tak bau macam dulu. Diorang selalu fikirkan dulu daging korban ni, alamak ada bau, tak bersih sangat. Tapi bila SCAS dah masuk, bila kita dah follow this sistem daripada Australia, dengan kerjasama dengan Singapore Food Agency, SFA punya officers on board, bagus lah Ustaz. Kenapa kita penjagaan daging dia is really taken care. Tak boleh ada contamination, tempat darah, bleeding dia lain, tempat siang lain, tempat racik lain, dia ada flow dia, proses. Dan sama sistem kita gunakan dekat dekat Medan dan juga kat Bandung. Dan kita pun nak, because Ustaz, kalau kita gunakan perkataan halal tu always step dengan perkataan thayyiban dalam Quran. Betul. So kalau kita nak buat sesuatu, to us, buat dengan sedaya apa yang kita the best can do. Jangan kontrol pada halalnya, tapi the thayyiban part kita kena jagalah. Yeah. So this is what we do.
So kalau if untuk pengetahuan semua juga yang mendengar ataupun melihat di video, Abang Rafiq ni memang kalaulah saya datang macam saya cakap tadi, datang bulan ibadah kurban, briefing for penyembelihan ke ataupun animal punya apa ke catcher saya lupa. Animal rights animal Animal, welfare. lagi satu apa yang those yang nak jadi volunteer untuk pegang kambing animal Animal handler. Animal handler Allah. Okay, dia akan go for briefing. So Abang Rafiq akan beritahu, kita akan go through dia punya line beratur cara menyembelih tu dengan gunakan sampel lah, bukan kambing betul, tapi dengan pisau macam mana, pisau masih tajam, tak ada karat dan sebagainya. All this ni adalah satu kerjasama yang kalau saya boleh katakan adalah satu usaha dari authority dan juga pihak-pihak masjid untuk melakukan ibadah kurban secara bersih, secara tulus. Tapi malangnya tahun ni itu yang saya tanya kita maklum tahun 2020 ni tak ada kambing langsung. Sebab tu bila kita nak do outside, this is what advice daripada Abang Rafiq dan juga Abang Syaf, kita pastikan tempat tu tempat yang bersih, clear, and also kita mesti nak kena tahu transparansi lah. Ya, transparansi untuk kita buat. Sebab tu go back to Abang Syaf, kalau kita lihat perkara ni, apa yang sangat mencabar ni if you can answer, mencabar dari segi nak dapatkan memberikan kambing-kambing kepada orang yang memerlukan. Let's say tadi kan abang kata Bandung and Medan. The first time you go there, diorang nampak di kita ni, adakah diorang ambil kesempatan terhadap kemewahan, so quote-unquote kemewahan kita, sebab kita banyak orang nak buat ibadah, so you give them. Is it they do it properly ataupun they just buat sambil lewa? What's your point of view? Mungkin saya answer ni macam apa yang kita buat kat Medan ni, saya ada group of volunteer dan this volunteer ni semua daripada universiti, nama Universiti Unpad. Di mana di situ saya ada dalam 30 volunteers yang bekerjasama dengan saya. So what these students buat diorang akan keluar, akan cari pesantren-pesantren yang mana benar-benar memerlukan daging untuk ibadah kurban. Dan kita bukan sahaja pergi okeylah nari stok banyak kasih je lebih, tidak. Kita akan tengok dalam pesantren ni mungkin dia ada 100 students. Jadi kalau 100 students, berapa ekor yang dia akan perlukan daging dia. So kita have a proper data, Ustaz. Okay. So that is for the transparency lah. So kalau take and pesantren tu tidak tahu sebenarnya daging ni dari orang Singapura. So there is no way that they will take advantage of us lah. Okay. Mungkin Abang Syaf boleh tunjukkan gambar yang mungkin ada pernah buat dekat sana, so that people also can see ataupun lihat. Kalau bagi yang podcast, kalau tak dapat lihat gambarnya, boleh pergi ke YouTube Himayah.sg ataupun ke Facebook Himayah lah untuk menyaksikan gambar ni. So Abang Syaf boleh terangkan sikit sebanyak di picture. Nampak Ustaz Nampak. Okay. Kalau kita nak buat selalunya, kalau kita buat kurban, kita nak make sure tempat tu bersih, tempat tu hygienik. Betul. Orang-orang yang handle tu pun orang-orang yang memang profesional ataupun at least train untuk nak menyembelih kan. Jadi apa yang kita terapkan pada penternak-penternak dekat Indonesia ke Malaysia atau mana yang kita jumpa untuk kita consult. Kita bagi tahu sebaik-baiknya kita adakan satu tempat yang seperti meja di mana kambing tu nanti boleh diletakkan di atas supaya orang tu tak penat nak buat penyembelihan tu. Kalau tak kan dia selalu buat kat lantai kan, dia nak kena korek lubang, satu kerja lagi. Lepas tu nanti darah tu overflow lah. Habis kambing tu terkena tanah, kotor lah, apa semua tu kan jadi kerja-kerja tambahan tak tentu puasa kan. Betul. So we tell them, okay, you gunakan meja macam ni, adakan satu tempat untuk nak keluarkan darah tu, saluran tu daripada tangki macam sinki ni. Dan tempat yang untuk cuci seperti pipe yang kat sana tu dekat dengan meja supaya nanti kalau kita nak bersihkan meja tu untuk kambing yang seterusnya ataupun cuci tangan, cuci pisau semua dekat, senang. So orang happy tak bang? Happy tak dengan all the system yang sekarang you kalau tengok Ustaz, you kalau tengok sekarang penternak semua dah start beli meja. Itu dia kesan dia Dia kesan dia. Wah, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan ini pun actually daripada Singapura, kita belajar daripada Australia, kita share the knowledge kat sana. Ya, correct. Kawan tanya ni, dia singkir kalau darah turun, dia akan mengalir ke mana tu? So dia akan mengalir ke satu tempat, SAM lah, satu central SAM tu di mana dia akan collect all the blood lah. Understand. Kalau macam Singapura kan kita masuk dalam plastik, kita buang. Betul. Tapi diorang sana masih boleh tanam lagi dalam dia. Sana boleh korek jadi baja and all that. Understand. Okay, so dia utilize everything lah. Dia beri budget lah. Betul. Okay. Yeah, so the next process? So the next process is this. Kalau macam misal kata ada orang tu nak buat akikah ataupun kurban,
kita akan tunjukkanlah bukti nama dia. Maknanya memang bukan kita nak bohong ini Ya. kambing, tapi tak ada tahu nama, tak ada apa bukti kan. Okay, satu yang unik pasal kita Ustaz, baik di Medan ataupun di Bandung, kita ada vet yang bekerja bersama dengan kita Ustaz. Kerana pada kita ni kita akan buat pre-mortem dengan post-mortem check. That means pre-mortem tu sebelum haiwan tu disembelih sama haiwan tu fit. Post-mortem dah lepas disembelih, okay, dia check internal organ dia, paru-paru dia semua dia check whether daging dia fit for consumption. Jadi kalau kat sertifikat kita pun nanti kalau Ustaz tengok betul-betul, dia ada sign off by a doctor. Ada vet. Okay. Dan dalam program korban ni, bila kita banyak haiwan, ada kalanya ada juga termasuk haiwan binatang haiwan betina. Okay. Jadi untuk haiwan betina ni sebelum kita bilang dia qualified for korban, kita akan buat ultrasound scanning. Ultrasound scanning. Wah, dahsyat Ya. Okay, jadi daripada ultrasound scanning kalau kita tengok kalau memang betul fit kambing ni tidak pregnant, tidak mengandung, baru dia boleh disembelih. Pasal daripada mata kasar, okay, any pregnancy below 2 bulan kita tidak dapat detect. So for korban memang we know haiwan betina yang pregnant tidak boleh digunakan. So we took this additional step. Okay. Kita buat ultrasound scanning on all female animals that is supposed to be used for korban. Confirm tidak hamil, baru dia is valid for korban use. Ini another step that kita ambil lah. So this is the transparency also that we give to our customer lah Ustaz. Then they know that the process of whatever yang Alias buat untuk korban, which is ada checking and so on the kambing ke ataupun macam mana? Ada. We tell them. Yeah. Dan ni kambing ni kalau saya bang, kambing basically what kind of kambing type? Jenis kambing yang buat penyembelihan dekat Medan dengan cantik kan Ustaz? Cantik, bersih kan? Tu masalah. Ini memang kambing domestik. Tapi apa yang kita buat Ustaz, kita select dia punya genetics of the kambing. Di mana kalau katakan kambing ni ibarat 30 kilo, target kita mesti nak dapat at least 50% daging. That means kalau dah siang tu mesti nak ada 50%. That means 15 kilo tu mesti nak ada. Daging yang tulang tu mesti nak ada. Jadi these are all genetic selection lah. Kita ambil baka-baka yang bagus, then baru kita buat breeding. Jadi dia bersih. Jadi kalau kambing dia dah bersih, that means kandang dia pun mesti nak bersih. So dari kambing kita dah tahu kandang dia pasti bersih. Ya, itu masalah. Daripada kambing kita lihat, dia akan deflect to the tempat dia membiak lah, tempat ternak dia. Betul. Makanan dia, kebersihan. Kalau kita dah tempat tu kandang tu kotor, dia akan reflect dengan badan-badan dia. Betul. Ini saya punya teori lah, mungkin saya salah jugalah. Cuma basically saya pernah lihat saya pernah ikut wisata korban kat Malaysia. Diorang punya kambing ada kacukan lah. Kambing BBD dengan kambing kacang lah saya call. Saya tak tahu nak panggil apa, saya panggil kambing kacang enggak. Tapi dia punya weight dia is very light. Sangat kurus, berbeza dengan apa yang dia tunjukkan kat gambar ni tau. Dalam gambar ni anggaran dalam mungkin 28-30 kilo ada. InsyaAllah. So then and those yang saya bukan nak mempertikaikan orang luar yang buat lah. Cuma basically orang akan tanya what's the weight. Orang kadang-kadang pun orang yang tak tahu nak buat korban je, dia tak kisah kambing ni kambing kacang ke, ini bukan kambing ke kan. The size very small but the price are the same. Itu yang orang tak mempertikaikan. Again saya katakan orang Melayu kita, orang Islam kita, dia tak kisah lah, tapi yang penting jadi ibadah. Tapi orang yang betul-betul particular dia akan lihat benda ni. So that's why macam Lias, maybe Abang Rafi dan juga Abang Syaf kedepankan benda ni, which is good so that kita nampak orang kata tu what we are doing is really puas hati lah. Even though kambing ni daging tu tak sampai ke Singapura pun. Betul tak? Betul. Itu mungkin kita beri yang terbaik insyaAllah. Mungkin you have macam orang akan tanya, ada kambing dekat yang kita sembelih tu boleh beli Singapura tak? What's your input on that, Abang Rafi atau Abang Syaf? Ada ni tak? Kita akan bagi tahu dia. Sekarang ni kalau you buat kambing dekat Australia ataupun countries yang approved by SFA lah. If you do in those countries want to bring back, of course insyaAllah boleh. Cuma the cost is going to be different. Kan? Ada kalau begitu from your side. Kalau misalkan nak buat daripada kita, you want to bring in from countries yang approved by SFA, memang boleh. Cuma when kita bagi tahu dia harga, dia tak nak pula kan. Tapi so far approval untuk Indonesia belum dapat lagi lah. Ya, so untuk countries yang belum approve macam Indonesia, macam Malaysia, Cambodia, these countries yang
biasanya orang nampak kambing tu harga murah. This kambing tak boleh masuk ke Singapura. So we will tell them lah, we will explain to them sekarang ni, you buat korban sebab you nak bagi makan pada orang ramai. Betul. You want to slaughter this because you want to make sure that everybody can benefit from the daging kan. Betul. So kalau you nak buat dekat luar ataupun you nak cari orang-orang yang susah, negeri-negeri yang susah ni memang memerlukan daging. Kalau you nak infakkan semuanya pada diorang tu, I rasa lebih elok lah. Kan? Ya. Saya mungkin boleh juga kita syarat untuk perkara ni juga sebab kadang-kadang orang nak rasa kambing yang dibuat di luar negara because there's an option. So dia akan compare yang mana yang diberikan tawaran tersebut dengan apa yang kita memberikan khidmat, berbeza lah. Then macam mana Bashar katakan tadi, then of course Indonesia dan so on tak boleh bawa unless you tempat yang diprovidekan authority dan sebagainya itu pengesahan tersebut, tapi dengan harga yang tinggi lah. So itu yang buatkan mereka semua reject, tak nak buat, okay cancel tak je, okay kita sedekah je. But at the same time also benda ni dah jadi satu benda yang dah jadi normal. Jadi norma baru lah kan, new norm. New normal kan? Korban new normal. Dan saya rasa insyaAllah kalau let's say saya sendiri akan offer tu, sebenarnya ada plan nak buat wisata korban pun kalau negara. Tetapi dengan hikmah ni COVID-19 ni tak terkandas lah rancangan tersebut. Dan saya rasa mungkin Alias pun ada tak khidmat that kind of, ini cakap luar daripada COVID-19 lah. Mudah-mudahan COVID-19 ni dah tak ada. Then Alias pun boleh buat package pergi ke Bandung ataupun Medan. Is there any package that we can go there and do that kind of? Okay, I take the answer. Memang sebenarnya ada Ustaz. Kita nak buat package untuk Bandung because Bandung ni sinonim Kalau kita ajak kaum Hawa ni kalau pergi Bandung, mereka ni happy Ustaz. Ustaz, Bandung is also a shopping haven. Yeah. Correct. Jadi memang it's a good place lah. Kalau you cakap Medan rugged sikit. Masih rugged sikit. Tapi so kita memang sarankan kalau nak pergi ke Bandung. Tetapi for us to buat the program ourselves, mungkin kita tidak ada capacity dia. Pasal on the Korban Day, the event day, saya dengan Ashraf memang sibuk dekat ladang. Jadi kalau kita nak maybe daripada pihak Himayah kan, kita boleh kerjasama Ustaz untuk ke depannya. InsyaAllah. And also that you can bring in the the religious side of it inside. We also you can be our in-house advisor when it comes to religious aspects as well. That'd be very very fun. And also what we like to do Ustaz dekat the farm, of course. Kalau dekat Indonesia ni sate Ustaz. Kalau daging korban fresh ni dia buat sate Ustaz. Rasa dia masya-Allah Ustaz. Daging fresh dia bukan frozen ataupun chill daging. Hampir organik saya boleh cakap Ustaz. Kan sebab tu kalau macam we know the difference sebab kalau datang this is what I understand tukang masak lah. Kalau saya kat Majlis Sultan, basically bulan Ramadan kita akan order makanan dengan caterer kan. So orang akan share lah daripada tukang masak ni, caterer kata you know must know daging chill dengan frozen berbeza. Memang kita rasa pun memang berbeza. Apatah lagi fresh daripada kampung ataupun daripada tempat penyembelihan. Kan? Okay. Ni ada gambar lagi. Mungkin Masya boleh want to share about this. So bila daging dah sembelih, let's say ada pengagihan pula. Where is dia punya tempat saluran pengagihan daging dan juga sebagainya lah. Can you share? Jadi untuk add on kepada you punya question tadi, untuk bikin wisata and all that kan. Okay. Kita ni actually dah identify quite a number of pesantren, rumah yatim, rumah orang susah yang ada dekat Bandung ni. Kan? So you be able to interact dengan dorang lah. Misal kata you nak hantar jemaah tu pergi jumpa dengan dorang tu sendiri, nak agihkan sendiri. Kalaupun nak buat satu acara kat situ, masak makan dengan orang-orang susah ni ataupun makan anak-anak yatim ni, memang dialu-alukan. So at least you nampak daging tu pergi ke mana, siapa yang dapat manfaat dia, berapa banyak yang pergi, kan? Jadi benda tu transparent tau. So kalau macam sekarang ni disebabkan COVID kita tak boleh nak buat wisata macam ni. What we do is when we have delivered, bila kita dah hantar daging-daging tu kepada semua penerima, kita akan ambilkan gambar sebagai bukti mengatakan yang kita dah bagikan daging tu, dan mereka juga akan tantangan dan terima Al-Quran sebagai satu kena hati. Jadi dari situ kan dapat lagi mileage kepada mereka yang nak lakukan ibadah ni. Saya rasa this ibadah untuk tahun ni ataupun kali ni, saya rasa banyak agensi dan juga tempat-tempat yang akan dilakukan ibadah kurban.
Saya rasa di Indonesia pun banyak juga, tapi tumpuan yang topik kita pada kali ini adalah di Medan dan juga di Bandung. As what they mention kan, Bandung is a heaven of shopping. Memang saya tak nafikan abang Bandung ni memang memang heaven. Saya dah singgah, memang Masya Allah lah dengan dia punya environment, cuaca dia kan. Itu penting juga sebenarnya kan. Dan Medan juga, saya dan juga insyaAllah Ustaz, tahun ini Ustaz, untuk sebelum saya lupa kat Medan mungkin bagi pihak Alia, kita akan membuat korban terbesar di Medan Ustaz tahun ini. So it's something new. Biasa kita kalau kasih orang kat Mas Bang terbesar tu macam mana? Can share sikit? Okay, haiwan terbanyak yang disembelihkan dalam satu location. Pasal Medan ni masih untapped market, ya. Jadi biasa kalau buat korban tu tak banyak Ustaz, 5 ekor, 6 ekor. Jadi kali ni kita insya-Allah dalam total 150 ekor. Insya-Allah. Dan kita pun kita happy dengan sumbangan-sumbangan yang orang dari Singapura ni, pasal COVID memang benar affected orang-orang kat Medan. Ramai yang hilang mata pencarian, dan inilah waktu ini kita give back to the community kat Medan. Nafikan lah. Singapura pun memang. Tapi apatah lagi negara macam di Indonesia lah. But at the same time, kenapa ni soalan general, kenapa banyak yang nak buat ibadah tu throughout the tanah Jawa instead of Sumatera? And ada tak macam why, macam kita kata kan, Medan tak banyak 5-6 ekor, but you are trying to do the best at the Medan. But why people choose? Is it easy way out ataupun jalan mudah untuk saya rasa sebab apa tahu Ustaz? Saya rasa dekat Jawa ni is a macam orang kata apa, traditional source. Traditional sources, jadi ada comfort in dealing with the people over there kan. Ya, I see. Jadi bila dah terbiasa, orang tak nak pergi tempat-tempat lain, nak cari lain-lain avenues kan. Itu one of the reason ataupun there's a reason juga. Tapi kalau Medan pun orang Islam kita pun ada juga kan. Ada. Orang yang macam ni, this is totally from Medan. Is it Medan ke Bandung ni? Yang ini Bandung. Bandung. So then Medan, kalau let's say katakan macam Himayah pun dah alhamdulillah we do that together with Alia pun di Medan. So with Medan juga macam abang Rafi pun kata juga, we'll do di Medan untuk memberikan pengagihan sebaiknya dekat sana so that kita akan bantu. Sebab kita nak katakan kita merana, saya rasa tak merana dalam Singapura. Untuk kat Singapura punya konteks kita sendiri, kita nak merana pun 3 bulan still kita akan pergi ke Gilang, still kita akan beratur pergi beli kat Minang ke, makan nasi Padang, nasi mandi, nasi tak mandi semua boleh apa kan, still ada daging masuk. But for them, saya rasa lebih keadaan dia sangat memerlukan berbanding kita, sangat daif lah dia katakan berbanding kita. So why not kita salurkan bantuan ataupun bahagian lebih-lebih lagi pada bulan ibadah kurban ni lah. So kita reach out to them dan juga melalui macam Alia punya orang kata usaha, and also to explore to Medan is not easy saya rasa. Banyak dia punya jerih payah dia lah kan, of course. Tapi itu adalah langkah pertama. Tapi seterusnya kita dah ada bonding dengan orang. Saya yakin ada bonding dengan orang. And orang feel welcome. Malahan kita pun, orang akan mendoakan kita juga. Sebab kita pun menolong saudara Islam kita. Kalau kita ikut pada konteks hadis pun atau Al-Quran, Islam tu bukan saja stop at Singapore. Dia is a worldwide. Kan? Kita boleh salurkan ke banyak tempat. Tapi we are looking to this area sebab ni pun antara tempat yang memerlukan dan juga perlu diberikan bantuan lah. I can see. Bang. So before kita move on abang Rafi dah cakap. Now persoalan public, ni orang Singapura ni banyak Q&A sebenarnya. Q&A, FNQ whatever lah. Katakan. Ni kambing ni betina ke, cukup umur ke? Kan? Boleh sembelih ke tak boleh sembelih ke? Abang Rafi, you have that. You are on the ground. You know this is the basic question dan you dah lali benda ni. So, can you make one statement ataupun one penjelasan yang terbaik ataupun to the public said, okay, this is what we should do, berapa tahun untuk disembelihkan, then you can get the audience ataupun public untuk question, untuk just question tu sebab diorang ada duit, diorang bayar, ni bukan free. Kan, diorang bayar, so diorang ada right untuk bertanya dan juga mendapatkan penjelasan. So, abang, mungkin the public punya perspektif ataupun the basic question yang selalu dia tanya pada you. What is the basic requirement for korban kambing? Abang silakan. Okay, mungkin this question kasih Ashraf jawab pasal bila saya jawab nanti sound too serious pasal ramai nanti sebenarnya tanya pada Ashraf sebenarnya. Dia tanya lebih pada Ashraf daripada saya. Jadi mungkin Ashraf akan jelaskan apa tu cukup umur dan juga sama ada jantan dan betina boleh digunakan lah. Ya, Ashraf. Kita sebenarnya Ustaz, kita akan tengok yang dia sembelih tu sebenarnya tadi biri-biri atau kambing. Sebab kalau biri-biri dengan kambing ni nak katakan cukup umur tu dia ada specification yang berbeza. Kalau biri-biri ni
kebanyakan orang kata umur lepas 6 bulan dah mula cukup syarat tau. Dah mula. Tapi belum bermaksud sudah. Bermula tu bermaksud mungkin gigi dia dah tanggal 2. Mungkin saiz dia dah cukup sifat. Mungkin dia dah mula ada hormonal untuk nak nak berkahwin. Kita dah tahulah ni adalah salah satu ciri-ciri yang bini-bini ni dah cukup umur. Cukup sifat. Tentang perkara jantan betina tu memang dibenarkan untuk disembelih jantan betina. Cuma kalau macam betina tu macam Abang Rafi terangkan tadi, kita akan pastikan yang betina tu semua tu tak ada yang mengandung. Kita pastikan yang betina-betina tu semua memang dah di ultrasound to make sure memang tak ada kandungan dia. Dan betina ni kebanyakan yang memang dah berumur lah, sebab kalau betina-betina yang agak-agak muda ni mereka masih nak gunakan untuk pembiakan kan. So it doesn't make sense to slaughter the young ones. They will slaughter maybe yang dah umur lepas 2 tahun, dah habis production 2-3 kali ataupun mungkin not so productive, they will slaughter. Kalau daripada kambing pula, kambing ni diorang kata dalam sekitar 2 tahun untuk nak cukup umur. Sama jugalah, gigi dia tanggal, badan dia cukup sifat kan. Jadi kita nak kena make sure Ustaz. Ini dia sembelih ni biri-biri ke, dia sembelih ni kambing ke. Kalau kita salah dan kalau kita tak pasti yang tu tak cukup umur, nanti takut tak tersampai pula kita punya ni kan. Betul. So, kalau let's say, okay, talking about biri-biri yang macam tadi So, basically Singapore punya kambing biri-biri is basically in Singapore, Abang Rafi kalau nampak the kambing Australia, talking about Australia dulu So kita go to our part. That Australia bawa basically dia punya range dia, umur dia berapa? Kalau kita boleh nampak yang Australia punya kambing biri dia bawa ke Singapore. Is it more than 1 or 2 years? Setahu abang yang masuk dari Australia ni kebanyakannya is lebih setahun lah. Lebih dari setahun. Jadi kita tidak ada problem lah untuk yang dah cukup umur. Okay. So tapi tak ada public tanya macam gitu. That kind of detail. Ni nak tanya kambing ni dah cukup umur ke belum? Kambing semua ni memang lepas umur tak? Ada Ustaz, ada. There is yang kita tanya. Ada ya. Dan bila diorang tanya soalan-soalan begini, sebenarnya it's something good. That means the knowledge yang diorang nak tahu tu dah ada. Which is very very good Ustaz ya. Kita tidak ambil inconvenience lah ya. Kadang-kadang kita dapat soalan-soalan yang memang pelik-pelik juga Ustaz. Kalau yang tentang cukup umur tu memang rasa perkara yang wajar lah ditanya kan. Okay. Tapi kalau kadang-kadang saya share juga lah kat Facebook lah kerana soalan-soalan saya tanya. Ustaz, ini Encik Ashraf, ini kambing ni bulunya lebat tak? Oh, banyak bulu ada kambing ni. Ya Allah, macam mana kita nak kira pula kan? Ada kan? Kononnya nak kira nak timbang berat lah. Tapi tak pentingnya nak tanya macam gitu. Saya tak tahu dia tanya tu whether berat kambing tu termasuk bulu ke ataupun nak kira pahala kat kambing ni bulu. Saya tak tahu macam nak jawab Ustaz. Tapi ada macam gitu So, yalah, it's public punya kind of inquiry. Tapi so far alhamdulillah on my side sendiri saya tak ada dapat macam gitu sekali punya persoalan. Cuma I sendiri yang nak ada penjelasan macam kambing ni, is it enough? Is it betul dia buat? Macam gitu. So tadi I think for throughout the more than half an hour kita dah discuss, saya rasa already clear from Alia, Abang Ashraf dan juga Abang Rafi untuk jelaskan tadi macam mana proses kambing, peternakan dia juga, kesihatan, kebersihan, kandang, penyembelihan semua, everything semua dah dekat sana. Exactly dekat Singapore sebelum zaman-zaman kegemilangan dulu-dulu punya otak-otak zaman. Which is, we already have that kind of rasa. Dan tahun tak ada kambing langsung kat Singapore, nak marah siapa pun tak boleh. Kan? Tapi kita kena terima dengan hakikat dan terpaksa kita kena jalankan juga syiar Islam. Makanya kita salurkan kepada tempat-tempat yang memerlukan lah. Of course kita dah tahu kita tak boleh. Semayang kat masjid pun dah tak boleh sangat. Dah boleh pun 50, orang pun masih bising. Ini kambing langsung tak ada bunyi. Bau dia pun tak boleh sampai. So, mana this is where we want to discuss. Ini adalah satu awareness lah. Dia katakan awareness. So, this Himayah Talk pun adalah satu awareness kepada semua. So, masih lagi kalau saya Himayah masih lagi buat kerjasama dengan Alia juga. If you want to have that kambing kurban, InsyaAllah boleh kita terima. Dan di Himayah ni pula melakukan ibadah kurban di Medan, like what Abang Ashraf ataupun Abang Rafi katakan. Medan perlukan dia punya sumbangan, whereby tanah Jawa ni banyak dia punya kesisaan sebenarnya, and banyak contribution. Why not we tolong mereka-mereka yang memerlukan di Medan lah. So itu pun perlu dieksplor, perlu kita lihat ataupun perlu kita berikan pertolongan ataupun bantuan. Sama-sama kita adakan silaturahim dengan saudara Islam kita dekat Medan. Tahu tak?
InsyaAllah. So, ni pun alhamdulillah kita dah 51 minit kita berbual ni sebenarnya bang. So any last word for antara Abang Ashraf atau Abang Rafi, any last word untuk kita cakap pasal korban ni? I think Ustaz, I think it's good lah yang you come up with the initiative to share with the public kan, tentang korban, kenapa kita nak buat, apa kata cara nak bikin dan kenapa kita melakukan benda ni tiap-tiap tahun. And I think it is also necessary lah untuk public tahu tentang perbezaan ataupun sedikit ilmu tentang korban ni. Macam mana dia lakukan dengan cara yang betul, mana yang sepatutnya dipilih mengikut pada kesesuaian bajet ataupun mengikut pada saiz yang kita nak anugerahkan kepada Tuhan. Correct. You know, these things I think the public has not been aware ataupun there is lack of knowledge tentang perkara ni. Jadi kalau kita sebarkan ilmu-ilmu seperti ini, I think untuk the future generations to come, they can also adopt this ideology and mindset tau. Dan kalau kita nak buat korban tu, bukan sekadar harga yang menentukan, bukan sekadar niat yang kita nak sampaikan, tapi kita nak buat sesuatu tu biar kita buat sesuatu yang terbaik untuk ibadah kita dan untuk Tuhan. Dan juga sebaiknya untuk orang yang nak menerima ni. Betul. I think that is very important. Ya, betul. Agree dengan you Pak. Pasal again kita lihat kepada macam sekarang haji pun tak boleh buat. Betul tak bang? Haji pun tak boleh masuk, umrah pun tak boleh. So but we must carry on. Itu benda physically you cannot go there. But korban is different. Korban we can do without kita physically there, tapi dia punya cara jalan terus. Betul. Betul tak? Betul tak? Abang Rafi, ini last word from you Abang Rafi. Okay. Saya agree dengan Ustaz bila Ustaz cakap tentang public confidence, iaitu bila orang tu membuat ibadah korban di luar negeri. Seperti apa yang Ashraf tadi kemukakan, yang kita ni dalam proses keluarkan satu sistem, iaitu traceability technology dalam farming. InsyaAllah untuk tahun yang kedepannya, Sohibul yang membuat korban di overseas, mereka bukan saja boleh lihat live streaming, okay, tetapi real time di mana mungkin dari menggunakan aplikasi melalui handphone, dia dah tahu sama ada kambing dia tu dah disembelih atau belum disembelih real time. Kerana salah satu yang soalan yang orang tanya kita, kambing saya tu dah disembelih atau belum. Saya dapat ni lagi-lagi ada yang ikut sunnah yang kalau dah sembelih dia dah boleh cukur. So kita tahu this is the way to go, technology dengan traceability. And insyaAllah Ustaz also, we welcome Ustaz to come on board on this project dengan kita on the agama side. What we can input, because I think sekarang handphone ni very important Ustaz. Ya betul. Okay? A lot of knowledge the younger generation nak dapat dia information daripada handphone. Betul. Jadi apakah kita boleh fit dekat this handphone? That means kalau Sohibul tu join in kat kita punya program next year, kalau untuk korban overseas, dia punya proses sebelum ke korban tu apa yang kita lakukan? Mungkin kita ada macam question and answer online melalui handphone. Dia kita jawab, and it can be shared to all those who come on board on this platform. Maaf cakap Ustaz, ada yang sampai hari ni tanya apa bezanya akikah dengan korban? Memang ada. Masih ada, ya. Kita tidak boleh samakan semua orang tu dia punya knowledge sama. Tidak, ada yang baru. Betul. Kita have to guide them. And the best way to bring them is actually melalui handphone. Betul. Bila mereka dah ada lebih minat, insyaAllah they can even come forward to us. Betul. So this is the system that we are coming up on the traceability, and we have really tie up with another company to do this traceability and this tech portion for overseas korban, so that the Sohibul in Singapore yang buat overseas korban, dia tahu this company is really doing the proper thing, no hanky-panky. Kita nak the public assurance, Ustaz, and we need a lot of people from the community to hold hands together, because me and Ashraf, we cannot walk this journey alone. Betul. We need Ustaz, we need the young Asatizah, things like that. We need to build it as a team for the ummah. Do together, go further. Betul. Saya really orang kata tu echo dengan apa yang Rafi kata. Sebab sekarang ni saya menghadapi that kind of question bila kata, Assalamualaikum Ustaz, kambing saya dah okey belum? Saya nak kena check dengan luar negara, overseas communication, dindong-dindong saya sekarang. So with that kind of idea is really good. Sebab apa, dia memudahkan proses, and also dia punya follow the relationship, dia punya trust dia build in, and also nampak dia punya of course professional work tu memang terselah lah kan. So saya rasa benda ni looking forward jugalah, dan hopefully juga COVID-19 tak ada.
Lampak lebih banyak punya proses dia. Dan bila abang kata live streaming, mungkin jelaskan juga live streaming what kind of assembly live streaming akan nampak that kind of thing, ataupun sama seperti Singapore. That means kalau you Sohibul, you will see the slaughtering. That means macam sama kat Singapore. Cuma Sohibul saja dapat menyaksikan. Jadi dengan teknologi kita boleh kasih kod. Dia pakai kod ni, dia enter the code, dia boleh tengok lah streaming dia. So that is in the pipeline, Ustaz. Sebab pasal mentality of Singaporean itu kita belum sentuh tadi. Dulu kan kita bebas, tak ada canvas, tak ada tutup, balut sana, balut sini, tutup sana, tutup sini. Sebab kan beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian. Sebab tu kita punya pendedahan mungkin your time dengan my time, kita bisa nampak kambing tak perlu dibungkus dengan canvas. Tapi now kadang kambing semua kena bungkus. Not this year, I mean last year ataupun sebelum tu. Dari 2012 lah. Ya. So then bila mana sekarang ni anak-anak kita dan sebagainya tak nampak suasana tu. So kita nak kena berjelaskan, dan juga inilah situasi kita perlu adapt dengan new norm yang senang kata. Daripada buka tutup dengan canvas langsung tak ada pada tahun 2020 ni kan. But we must at least kena teruskan juga ibadah lah. Ibadah tetap kena jalan terus. Okay, so I think sampai sinilah. Alhamdulillah kita dah almost 1 hour kita nak bincangkan dan juga bersama, dan juga boleh katakan thank you semua yang mendengar sampai ke saat ini, dan juga di dalam Himayah Talk Podcast ni, dan juga will be live streaming video yang akan di-share dekat Facebook Himayah ataupun Alias. Nanti saya akan kongsikan juga maupun dekat YouTube himayah.sg. Dan insya-Allah kalau sekiranya mahu servis daripada korban ni, Himayah masih kita tawarkan juga daripada korban tersebut, ataupun straight to Alia pun boleh juga. So nanti kita akan share the detail on throughout dia punya contact melalui video, nanti kita akan pautkan dengan video lah. So terima kasih kepada Abang Ashraf dan juga Abang Rafi dalam perkongsian. Ini benda I get them on board this podcast ataupun video live ni bukan orang sembarangan. Like you already dengar punya background, kesungguhan, transparency, licensing, atau orang kata tu kepercayaan, pentauliahan lah kan. Kan orang semua nak pentauliahan, ustaz tauliah. Ni abang-abang tauliah kita. Ni bukan jalan-jalan. So we can refer to them. Dan juga insya-Allah apa-apa maklumat kita akan kongsikan juga, dan juga insya-Allah kita akan bertemu kepada podcast yang akan datang. So for this topic korban, insya-Allah mudah rezeki panjang umur. Kalau COVID-19 tak ada, we can follow up insya-Allah dengan kalau kita punya relationship berterusan. Allah doakan kita semua. Alright, kita tutup dengan ending video, ending song lah kata. Macam gitu. Alright, kita jumpa lagi. Terima kasih kepada semua, dan juga kita berjumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.